Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pelajaran kita yang seterusnya dalam tajuk 9 ini, keseimbangan redox. Kita akan masuk kepada bahagian yang seterusnya, yaitu 9.2, keupayaan elektrod piawai. Oke, ini ialah suatu subtopik yang baharu dalam redox ini. Sebelum ni tidak pernah diajar dalam silibus menengah, sekolah menengah lah, SPM. Biasanya di peringkat STPM ataupun di peringkat matrikulasi. Jadi level sekarang SPM dah lebih tinggi sedikit lah berbanding sebelum ini. Kita lihat sedikit perbualan. Ini boleh didapati dalam buku teks. Mengapakah kamu mencelupkan kepingan zinc ke dalam larutan aqueous yang ada ion Zn2 positif? Ini susunan radas untuk sel setengah. Kepingan zinc dikenali sebagai elektrod. Ya Nabihah, beza keupayaan yang terhasil dalam sel setengah itu merupakan keupayaan elektrod zinc. Banyak benda baru yang awak akan dengar dalam subtopik ini. Yang pertama sekali tadi ialah sel setengah. Sel setengah. Kemudian awak juga dengar tentang beza keupayaan dan juga keupayaan elektrod piawai. Apa benda semua ni? Saya berikan sedikit penjelasan yang ringkas. Beza keupayaan itu ialah kecenderungan logam itu untuk membebaskan elektron. Dengan kata lainnya, voltan lah. Voltan. Macam bateri kan, 1.5 volt. Volt itu merupakan beza keupayaan. Jadi apakah maksud keupayaan elektrod piawai? Kita cari maksudnya dalam konteks. Keupayaan elektrod ialah beza keupayaan yang terhasil apabila wujud keseimbangan antara kepingan logam M dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam M dalam sel setengah. Sel setengah ini dia terdiri daripada kepingan logam yang dicelup ke dalam larutan aqueous yang mengandungi ion logam tersebut. Itu ialah sel setengah. Kepingan logam dicelup dalam larutan aqueous yang mengandungi ion logam tersebut. Itu maksud bagi sel setengah lah. Jadi keupayaan elektrod ialah beza keupayaan voltan yang terhasil apabila wujud keseimbangan antara kepingan logam dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam dalam sel setengah. Cukup setakat itu dulu. Keupayaan elektrod bagi suatu sistem elektrod dapat diukur sekiranya elektrod tersebut digandingkan dengan satu sistem elektrod rujukan piawai. Macam mana kita nak tahu voltan? Contoh yang dalam dialog tadi, zinc, logam zinc dalam larutan yang mengandungi ion zinc. Ini sel setengah. Sel setengah. Kalau dia sel setengah, dia seolah-olah sel itu belum lagi lengkap. Macam kita buat litar elektrik lah. Kita belum lagi sambungkan satu litar tu dengan lengkap.
Nah, macam tu jugalah untuk keupayaan elektrod ni, dia mesti digandingkan, sel setengah zinc ni tadi mesti digandingkan dengan satu sistem elektrod rujukan piawai. Jadi elektrod hidrogen piawai dipilih sebagai rujukan untuk mengukur keupayaan elektrod piawai. Okey. Keupayaan elektrod piawai, simbolnya ialah E0. E kosong di atas tu kita sebut sebagai E0. Itu ialah keupayaan elektrod piawai. Okey. Jadi kita ada banyak jenis logam kan? Jadi logam-logam ini sel setengahnya digabungkan dengan elektrod hidrogen piawai untuk kita mengetahui apakah beza keupayaan yang terhasil bagi logam tersebut dan juga ion logamnya. Okey. Keupayaan elektrod piawai E0 bagi sel diukur pada keadaan piawai. Nama dia pun piawai kan, mesti keadaan piawai, iaitu kepekatan ion dalam larutan aqueous 1.0 mol Dm-3. Ini kepekatan larutan. Kemudian tekanan gas 1 atmosfera. Suhu 25 darjah Celsius ataupun 298 Kelvin. Dan platinum digunakan sebagai elektrod lengai apabila sel setengah bukan elektrod logam. Contohnya tadi hidrogen ni lah. Hidrogen adalah bukan logam. Jadi kita gunakan platinum sebagai elektrod. Sebab platinum ni dia bersifat lengai, tidak bertindak balas. Okey, jadi kita tengok dulu elektrod hidrogen piawai terdiri daripada satu elektrod platinum direndam ke dalam larutan asid yang mengandungi ion hidrogen. Okey, ion hidrogen lah. Dan gas hidrogen pada tekanan 1 atmosfera dialirkan ke dalam larutan asid tu. Seperti yang dapat lihat dalam gambar rajah. Gas hidrogen dialirkan ke dalam tiub ini, wayar platinum. Okey, larutan yang mengandungi asid, larutan asid mengandungi ion hidrogen. Elektrod platinum dilapisi dengan platinum 4 oksida. Okey. Jadi ini setengah persamaan sel setengah bagi hidrogen. Okey. Persamaan sel setengah hidrogen ialah 2H positif tambah 2E menghasilkan H2. Okey. Persamaan setengah ni, okey, kan dalam larutan ni ada ion hidrogen. Okey. Ion hidrogen ni kalau dia menerima elektron, dia akan menghasilkan gas hidrogen. Okey. Manakala hidrogen pula dia boleh bertukar menjadi ion hidrogen dengan menyingkirkan elektron. Okey. Ini yang dikatakan keseimbangan. Okey, keseimbangan. Dia boleh seimbang ion hidrogen jadi gas hidrogen. Gas hidrogen menjadi ion hidrogen. Wujud keseimbangan di situ. Okey. Jadi untuk elektrod hidrogen piawai, okey, E0-nya diberi nilai sifar. Okey. 0.00 volt. Okey. Jadi disebabkan dia piawai, maka dia dijadikan sebagai nilainya 0.00 volt. Okey. Ini persamaan. Okey, persamaan setengah.
Oke, apa info di sini? Fungsi platinum 4 oksida adalah untuk meningkatkan luas permukaan platinum dan menjerap adsorb gas hidrogen supaya molekul hidrogen yang lebih dekat bersentuhan dengan air hidrogen di dalam larutan. Info, sekadar info lah, kena tahu. Mungkin susah sikit nak faham. Menjerap, dia bukan menyerap. Okay. Supaya molekul hidrogen yang lebih dekat bersentuhan. Dia menjadikan hidrogen ni, molekul hidrogen bersentuhan dengan ion hidrogen dalam larutan. Okey. Okey, ini ialah elektrod hidrogen piawai. Okey. Seterusnya kita nak tengok nilai keupayaan elektrod piawai. E0. Okay. Beza tadi elektrod hidrogen piawai. Elektrod hidrogen piawai ni digunakan sebagai satu standard lah untuk kita mengkaji nilai keupayaan elektrod logam yang lain. Okay. Sebagai contoh yang awak boleh lihat lah. Okay. Ini ialah apa tadi? Hidrogen piawai kan? Piawai. Elektrod hidrogen piawai. Okay. Dan sebelah sini ialah zinc. Okay. Okay. Zinc. Elektrod zinc. Okay. Jadi, kalau kita nak tahu apakah keupayaan elektrod piawai bagi zinc, okay, kita kena gabungkan sel setengah bagi elektrod zinc dicelup dalam larutan mengandungi ion zinc pada kepekatan 1.0 mol, sambungkan dengan elektrod hidrogen piawai dan titian garam. Ini titian garam di tengah-tengah ni. Okey. Dia mesti ada titian garam. Kalau tak ada titian garam, litar kita tidak lengkap. Ini fungsi titian garam lah. Melengkapkan litar dengan membenarkan ion-ion mengalir melaluinya. Jadi titian garam ni dia terdiri daripada biasanya kita gunakan asid lah. Asid sulfurik. Okay, ataupun mana-mana larutan aqueous seperti NaCl lah, larutan garam. Okay. Jadi bila digabungkan keupayaan elektrod zinc ni digabungkan dengan hidrogen, di sini dia akan menghasilkan bacaan pada voltmeter lah. Apa bacaan yang keluar? Itulah E0 bagi zinc. Nilai keupayaan elektrod piawai bagi zinc 0.76 volt. Okey. Hidrogen piawai kosong kan. Jadi bacaan 0.76 volt yang ditunjukkan pada voltmeter tu ialah keupayaan elektrod zinc. Okey. Macam mana kita menentukan terminal negatif dan terminal positif? Okey. Zinc adalah lebih cenderung untuk membebaskan elektron berbanding hidrogen. Okey, maka zinc menjadi terminal negatif. Okey. Zinc lebih cenderung membebaskan elektron. Ini memang sifat mana-mana logam lah. Kebanyakan logam dia akan membebaskan elektron. Bukan logam seperti hidrogen, dia tidak akan membebaskan elektron. Kebiasaannya akan menerima elektron. Dia akan menjadi bercas negatif kalau menerima.
Kalau logam, dia menderma akan menjadi cas positif. Tapi awak jangan keliru. Membebaskan elektron, dia mesti cas negatif. Elektron itu yang bergerak dari zinc pergi ke sebelahnya lah. Okay. Jadi elektron tu bergerak dari zinc melalui wayar. Okay. Elektron bergerak dari elektrod zinc terminal negatif, okay, ke elektrod platinum terminal positif melalui wayar penyambung. Okay. Jadi di sini awak kena ingat zinc, bila kita gabungkan keupayaan elektrod piawai suatu logam dengan hidrogen, okay, logam itu akan membebaskan elektron. Okay, elektron. Okey, jadi di bawah ni menunjukkan setengah persamaan di terminal negatif, iaitu tindak balas pengoksidaan. Zinc kan membebaskan elektron. Bila membebaskan elektron, dia akan menjadi ion zinc 2 positif. Dia ada derma 2, jadi 2 positif. Derma elektron ialah tindak balas pengoksidaan. Derma elektron bermaksud logam itu ialah terminal negatif. Okay. Di terminal positif, iaitu yang berlaku tindak balas penurunan. Okay. Tadi elektron itu mesti diterima. Okay. Jadi apa ion yang menerima elektron? Itu ialah ion hidrogen yang terdapat dalam larutan asid. Elektron itu akan diterima oleh ion hidrogen. Jadi akan terhasillah gas hidrogen. Terhasil gas hidrogen. Dia akan nampak gelembung-gelembung gas terbebas keluar. Okey. Kemudian untuk menulis keupayaan elektrod piawai, sel setengah zinc mesti ditulis sebagai penurunan. Okay, penurunan bermaksud awak mesti tulis dia macam ni. Ini bahan, anak panah, hasil kan. Okay. Ingat tak penurunan ni aspek elektronnya apa? Dia buang elektron kah tambah elektron pada bahan? Dia tambah elektron. Okay. Jadi bila kita tulis sel setengah keupayaan elektrod piawai sel setengah, okay, mesti ditulis sebagai penurunan, iaitu ion tambah elektron. Okay. Di sebelah kiri ni, kiri ialah tambah elektron. Okay. Itu menjadikan persamaan itu sebagai penurunan. Tambah elektron di sebelah bahan. Okay. Okay. Jadi E0-nya ditandakan sebagai negatif. Ada tanda negatif. Okay. Sebab menunjukkan zinc ialah terminal negatif apabila disambungkan kepada elektrod hidrogen piawai. Okay. Inilah subtopik yang baru. Mungkin agak susah nak dihadam. Tak apa. Kita cuba ulang balik. Berulang-ulang kali. Mungkin dapat sedikit demi sedikit. Okey. Jadi awak tak payah risau lah. Sebab nilai ataupun keupayaan elektrod piawai ni bagi kebanyakan bahan sudah ada sebenarnya. Tambahan lagi dalam ujian nanti memang disediakan. Okey, senarai ini awak akan jumpa. Okey. Jadi siri keupayaan elektrod piawai bagi sel setengah inilah disusun dari tertib meningkat nilai keupayaan elektrod piawai dari paling negatif hingga paling positif. Okey, kita lihat nilai ni. Paling negatif, atas sekali ialah paling negatif.
semakin turun ke bawah, dia semakin positif. Okey, paling negatif hingga paling positif. Dah disusun, jangan risau. Okey, cuma awak nak ingat sahaja. Kalau soalan tanya, bagaimanakah siri keupayaan elektron piawai bagi sel setengah disusun? Jadi jawapan awak, disusun dalam tertib meningkat nilai keupayaan elektron piawai dari paling negatif hingga paling positif. Okey. Keupayaan elektron piawai E0 juga dikenali sebagai keupayaan penurunan piawai. Semua persamaan sel setengah ditulis sebagai penurunan memperoleh elektron. Ini maksud dia tadi ya. Kita ada dua bahagian bahan dengan hasil. Bahan ini tambah elektron. Awak tengok. Semua ni tambah elektron. Tambah elektron. Di sebelah kiri ya. Senang kata sebelah kiri lah. Bagi sel setengah ni. Okey, ditambah elektron. Okey. Satu perkara lagi yang kita perlu ingat. Nilai E0 ialah ukuran kecenderungan suatu bahan sama ada menerima atau membebaskan elektron. Okey. Kalau dia negatif ni maksudnya bebaskan elektron. Dia cenderung membebaskan elektron. Kalau yang positif ni cenderung menerima elektron. Okey, baik. Satu lagi ya. Jadi untuk tindak balas sel setengah ni, okey, ada banyak benda kita nak kena ingat. Ejen pengoksidaan tambah elektron, okey, hasilnya ialah ejen penurunan. Yang ini ya. Okey, di sebelah kiri tu ialah ejen pengoksidaan. Okey. Contoh litium ejen pengoksidaan. Dia tambah elektron. Okey, menghasilkan litium, atom litium. Okey, ejen penurunan lah. Ejen penurunan. Jadi litium ni ialah ejen penurunan. Ion litium ialah ejen pengoksidaan. Okey. Itu awak kena ingat itu dulu. Kedudukan ejen pengoksidaan dengan ejen penurunan. Dalam siri ini, okey, ejen pengoksidaan ditulis di sebelah kiri. Okey, tambah elektron menghasilkan ejen penurunan di sebelah kanan. Okey. Kedudukan ini akan membantu kita dalam proses yang seterusnya. Okey. Ada banyak benda. Kekuatan sebagai ejen pengoksidaan meningkat. Okey. Di sebelah kiri, ejen pengoksidaan apabila semakin ke bawah, kekuatan sebagai ejen pengoksidaan semakin kuat, semakin meningkat. Okey, maksudnya lebih cenderung mengalami penurunan. Tindak balas penurunan kan, sebab dia ialah ejen pengoksidaan. Kekuatannya sebagai ejen pengoksidaan meningkat. Maksudnya dia lebih cenderung mengalami tindak balas penurunan. Ini untuk bahagian ejen pengoksidaan ni. Okey, okey, kalau di bahagian ejen penurunan, okey, semakin ke atas, okey, kekuatan sebagai ejen penurunan semakin meningkat. Ejen penurunan maksudnya yang lebih atas ini untuk ejen penurunan dia lebih cenderung mengalami pengoksidaan. Okey.
agak memeningkan lah sebenarnya. Agen pengoksidaan mengalami penurunan. Agen penurunan mengalami pengoksidaan. Okey, ini ingat. Agen pengoksidaan di sebelah kiri, semakin ke bawah, dia semakin kuat. Okey, agen penurunan di sebelah kanan, semakin ke atas, semakin kuat. Dia sebagai agen penurunan. Okey, ini awak kena ingat betul-betul. Sebab dia akan membantu awak menerangkan. Okey, menerangkan proses pengoksidaan dan penurunan dalam bahagian soalan struktur dan esei. Okey, ini dia tadilah yang saya nak tunjukkan. Tengok agen pengoksidaan dulu ya. Di sebelah kiri ni yang ada petak color biru ni. Okey, itu semua ialah agen pengoksidaan. Okey, semakin ke bawah, kekuatan sebagai agen pengoksidaan meningkat. Maksudnya yang lebih bawah tu dia akan lebih mudah mengalami tindak balas penurunan. Okey. Okey. Kalau awak perhatikan nilai ni semakin ke bawah dia semakin positif. Nilai E0 semakin positif. Okey. Bila nilai E0 semakin positif, semakin kuat ion atau bahan tersebut sebagai agen pengoksidaan yang menerima elektron dan mengalami penurunan. Okey. Di sebelah kanan. Okey, yang petak color merah ni. Okey. Kalau dapat itu kebanyakan adalah atom dan juga ion lah. Ada ion juga di bahagian bawah. Okey. Dia berbezalah. Semakin di atas, okey, kekuatan sebagai agen penurunan meningkat. Maksudnya agen penurunan yang berada lebih atas itu dia cenderung mengalami pengoksidaan. Nilai E0 semakin negatif, semakin atas kan makin besar nilai negatifnya, semakin negatif. Dia ialah agen penurunan yang kuat. Dia lebih senang melepaskan elektron dan mengalami pengoksidaan. Okey, dia macam inilah contoh di sini. Dia ambil dua contoh. Argentum dan juga magnesium. Okey, kita perhatikan argentum. Okey. Nilai E0 bagi argentum lebih positif. Kita fokus kepada dua ni saja. Mg 2 positif. Okey, saya tulis di bahagian lain lah. Mg 2 positif tambah 2 elektron Mg. Okey, nilainya negatif 2.38. Okey, satu lagi Ag positif tambah elektron Ag. Nilainya positif 0.80. Okey. Kita perhatikan agen penurunan dahulu. Okey. Di sebelah kanan kita ada Mg dan Ag. Okey. Mana satu ialah agen penurunan yang lebih kuat? M kan? Sebab Mg nilai E0-nya lebih negatif. Okey, ayatnya ialah nilai E0 Mg adalah lebih negatif. Okey. Maksudnya Mg adalah agen penurunan yang lebih kuat. Okey, lebih kuat daripada argentum. Okey, itu untuk agen penurunan. Okey, maksudnya nanti Mg ni akan mengalami pengoksidaan lah. Dia kehilangan elektron. Okey.
Dan kita lihat di sebelah kanan, bukan sebelah kiri, tadi kanan kan, sekarang kiri, ejen pengoksidaan. Nah, kita ada dua, Ag positif dan Mg2 positif. Yang mana lebih kuat sebagai ejen pengoksidaan? Okey, dia ialah Ag ya. Okey, kan semakin bawah dia semakin meningkat kekuatan sebagai ejen pengoksidaan. Tambahan pula nilai dia ni, nilai dia lebih positif. Nilai E0 bagi ion argentum lebih positif. Okey. Jadi dia akan mengalami penurunan, dia akan menerima elektron. Okey. Kena tengok contoh. Lepas ni ada contoh ya. Okey, apa kegunaannya kita belajar keupayaan elektrod piawai ataupun E0? Okey. Nilai E0 dapat digunakan untuk menentukan bahan yang akan mengalami tindak balas pengoksidaan atau penurunan serta kekuatan sebagai ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Ini fungsi dia. Okay. Yang pertama tadi menentukan sama ada tindak balas pengoksidaan atau penurunan. Yang kedua, untuk kita tahu kekuatan sebagai ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okey. Ini boleh baca sendirilah. Tadi saya dah terangkan molekul atau ion yang mempunyai nilai keupayaan elektrod piawai E0 lebih positif atau kurang negatif. Ini yang berada di bawah. Dalam siri. Okey. Jadi dalam siri ini dia akan lebih cenderung menerima elektron. Maksudnya menerima elektron ni dia akan mengalami penurunan. Jadi dia adalah ejen pengoksidaan. Mudah mengalami tindak balas penurunan, ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Dan sebaliknya dengan yang ini atom atau ion yang mempunyai nilai keupayaan atau piawai yang lebih negatif atau kurang positif. Ini yang berada di atas dalam siri. Jadi yang berada di atas tu lebih cenderung membebaskan elektron, buang elektron. Contohnya ialah ion logam, atom logam lah. Logam semuanya buang elektron, jadi charge positif kan, lebih cenderung membebaskan elektron. Makin ke atas, makin positif nilainya, makin kuat dia sebagai ejen penurunan. Lebih mudah mengalami pengoksidaan. Okey, ini langkah-langkah untuk mengenal pasti sama ada tindak balas redoks berlaku ataupun tidak. Okey. Langkah 1, tentukan bahan. Bahan. Kita mesti tahu bahan tindak balas. Atom atau ion. Okey. Kemudian tulis setengah persamaan dan susun mengikut nilai keupayaan elektrod piawai E0 dari lebih negatif yang atas hingga yang lebih positif bawah. Okey, dari atas ke bawah. Ini contoh dia lah. Yang ini ya. Okey. Jadi ejen penurunan, kalau bahan awak ada ejen penurunan dan ejen penurunan itu dia lebih negatif. Okey. Kemudian satu lagi bahan awak ejen pengoksidaan dia lebih positif. Okey. Maka akan berlakulah tindak balas redoks. Okey. Bahan yang merupakan ejen penurunan di sebelah kanan yang lebih kuat mempunyai nilai E0 yang lebih negatif. Bahan merupakan ejen penurunan yang lebih kuat, cenderung membebaskan elektron, tindak balas pengoksidaan.
Bahan yang merupakan agen pengoksidaan yang lebih kuat mempunyai nilai E0 yang lebih positif di bahagian bawah. Ion merupakan agen pengoksidaan yang lebih kuat, cenderung menerima elektron, mengalami 16 penurunan. Okey, ringkasannya, susun E0 dari negatif ke positif dahulu. Okey. Kemudian kita tentukan bahan yang merupakan agen penurunan yang lebih kuat. Okey. Bahan yang merupakan agen pengoksidaan yang lebih kuat. Kita tengok contoh. Contoh 1. Okey. Tengok gambar rajah ini. Dawai kuprum Cu dalam larutan argentum nitrat. Okey. Adakah tindak balas antara kuprum Cu dan argentum nitrat AgNO3 berlaku? Okey, ini ialah penyesaran. Adakah berlaku penyesaran sebenarnya? Okey. Berlaku tak penyesaran? Okey. Mari kita tengok bahan. Bahan dia apa? Kuprum, Cu. Dan larutan argentum nitrat. Ataupun lebih mudah lagi, Ag positif. Cu. Jadi bahan awak ada dua, Cu dan Ag positif. Okey, step 1. Bahan ialah kuprum, Cu dan ion argentum, Ag positif. Nilai keupayaan elektrod piawai disusun dari paling negatif kepada paling positif. Okey, jadi kita kena rujuk siri keupayaan elektrod piawai. Kita akan dapati bahawa kita tulis ni, mesti tulis sebagai rujukan diri sendiri. Okey. Kita dapati kuprum di atas, argentum di bawah. Okey. Tulis ini sekali nilai ni. Okey. Kemudian dalam awak punya sel setengah ni, persamaan setengah ini, awak bulatkan apa bahan awak tadi. Bahan kita ialah Cu dan juga Ag positif. Okay. Cu dan Ag positif. Itu bahan kita. Okay. Jadi step 2. Step yang kedua, agen penurunan. Okay. Kita ada dua tadi kan, Cu dengan Ag. Bahan kita ialah Cu. Dan Cu itu dia lebih negatif. Okay, kita bandingkan nilai inilah, lebih negatif ataupun kurang positif daripada E0 bagi Ag. Okay, kena ingatkan, yang lebih atas itu untuk agen penurunan, dia lebih kuat sebagai agen penurunan. Okay, jadi bahan kita Cu kan, Cu ni di atas daripada Ag, maka Cu ialah agen penurunan yang lebih kuat berbanding argentum. Okay, jadi ayat ni penting, nilai E0 Cu lebih negatif ataupun kurang positif daripada E0 bagi Ag. Okey, jadi kita tambah lagi penerangan dia. Kuprum ialah agen penurunan yang lebih kuat berbanding argentum. Oleh itu, atom kuprum cenderung membebaskan elektron, membentuk ion kuprum 2. Kuprum mengalami pengoksidaan. Okey, itu tentang agen penurunan. Sekarang kita nak tengok untuk agen pengoksidaan. Okey. Tengok apa bahan kita yang mengalami pengoksidaan. Ag kan? Okey, Ag. Ag plus dengan Cu2 plus. Mana lebih bawah?
lebih positif ialah nilai E0 ion Ag positif lebih positif daripada ion Cu2 positif. Kita mesti bandingkan nih. Kalau Ag dia lebih positif, kalau Cu dia kurang positif daripada Ag. Okey. Kita terangkan baliklah. Ion argentum Ag+ ialah agen pengoksidaan yang kuat. Kita terangkan tentang bahan yang kita ada saja. Cu dengan Ag. Jangan cerita pasal lain. Okay. Agen pengoksidaan yang lebih kuat berbanding ion kuprum 2. Oleh itu, ion argentum cenderung menerima elektron membentuk atom argentum. Ion argentum mengalami tindak balas penurunan. Ion kita tadi, Ag ni bahan. Dia menerima elektron. Ag positif kan, terima elektron jadi atom argentum. Ini merupakan tindak balas penurunan. Okay. Jadi, maksudnya kita menjawab soalan ini, adakah tindak balas antara kuprum dan argentum nitrat berlaku? Okay. Kuprum dapat menyesalkan argentum daripada larutan argentum nitrat kerana kuprum adalah agen penurunan lebih kuat berbanding argentum. Okay. Persamaan tindak balas penyesaran Cu tambah AgNO3 menghasilkan CuNO3 dan 2Ag. Inilah contoh soalan esei yang awak mungkin jumpa nanti dalam ujian ataupun dalam SPM. Okay. Jadi kena ingat langkah-langkah ni lah. Ini contoh yang merupakan tindak balas penyesaran. Yang ini ialah satu lagi contoh. Okay. Dawai kuprum lagi. Cu dan larutan magnesium nitrat. Ion Mg2 positif. Kenapa tak pakai ion nitrat? Sebab ini melibatkan penyesaran logam. Jadi kita mesti ambil yang logam lah. Okey. Okey. Jadi bahan ialah kuprum dan ion magnesium. Nilai E0 disusun daripada yang paling negatif kepada paling positif. Okey. Itu paling positif. Jadi bila kita tengok siri keupayaan elektron piawai, kita dapati Mg ni di atas, Cu di bawah. Kita susun semula, tulis dan susun. Okey. Lepas kita tulis dan susun akord paling negatif ke positif, cari bahan kita tadi. Bahan kita ialah Cu, bulatkan dia. Dan juga Mg2 positif. Okay. Kita fokus kepada bahan yang kita bulatkan tadi. Okay. Fokus pada bahan yang kita bulatkan. Okay. Kita lihat pada agen penurunan. Agen penurunan kita antara Mg dengan Cu. Bahan kita ialah Cu, bukannya Mg. Okey. Dan kita perhatikan siapa yang lebih negatif ataupun kurang negatif. Okey. Tengok Cu kita lah. Bandingkan nilainya. Okey. Dia awak tulis di sini. Untuk agen penurunan Cu, nilai E0 Cu lebih positif daripada E0 Mg. Okay. Jadi kita katakan bahawa Cu ialah agen penurunan yang lebih lemah berbanding dengan magnesium. Kita bandingkan Cu ni dengan magnesium. Okay. Ingat, yang atas kuat untuk agen penurunan. Kalau dia di bawah, dia lemah. Kita buat perbandingan macam itulah. Yang di bawah tu lebih lemah daripada yang satu lagi. Okay. Oleh itu, kuprum sukar membebaskan elektron membentuk ion kuprum. Sukar membebaskan elektron.
Jadi kuprum tidak mengalami pengoksidaan. Tidak akan mengalami pengoksidaan. Dan satu lagi bahan kita tadi Mg2 positif. Di sebelah ejen pengoksidaan kan, sebelah kiri ni ejen pengoksidaan. Dia mesti ejen pengoksidaan tu berada lebih bawah. Baru dia ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Tetapi sekarang bahan kita Mg2 positif ni di atas pula tempatnya. Di atas pula tempatnya. Okey. Nilai E0 ion Mg lebih negatif daripada E0 ion Cu. Okey. Ion magnesium ialah ejen pengoksidaan yang lebih lemah berbanding dengan ion kuprum 2. Ini ayatnya lah. Okey. Okey. Oleh itu, ion magnesium sukar untuk menerima elektron bagi membentuk atom magnesium. Okey, ion magnesium tidak mengalami penurunan. Dia tidak akan menerima elektron lah. Okey. Ini awak kena ingat betul-betul lah. Mungkin kali pertama ni memang sangat susah nak dihadamkan. Tapi kita ingat satu. Macam saya bagi tahu tadilah, ejen pengoksidaan di sebelah kiri ni, kalau dia di bawah, dia ejen pengoksidaan yang kuat. Dia ejen pengoksidaan nilainya mesti lebih positif. Lebih positif. Sebab dia berada di bawah. Kalau di atas, dia berada di atas. Macam soalan ni lah. Mg berada di atas Cu kan. Mg ni lebih negatif. Okay. Kita tulis sebagai lebih negatif. Okay. Bila lebih negatif ni maksudnya, dia lebih positif lah sebenarnya. Lebih kepada positif, bukannya negatif. Okay. Jadi untuk soalan ini, adakah tindak balas kuprum dengan magnesium ini tidak berlaku? Tidak. Tidak berlaku penyesaran. Okay. Sebab Cu adalah ejen penurunan yang lebih berbanding magnesium. Kalau perasan ayat dia hanya menggunakan istilah ejen penurunan yang lemah. Okay. Yang slide tadi pun dia gunakan ejen penurunan yang lebih kuat. Okay. Kalau lemah ni, ejen penurunan lebih lemah, tindak balas penyesaran tidak berlaku. Ejen penurunan mesti lebih kuat. Itu awak kena ingat. Ejen penurunan mesti lebih kuat. Dia berada di atas. Okey. Mungkin mula-mula ni agak susah. Susah. Okey. Tak apa. Untuk soalan ini, mungkin kita boleh cuba di hari yang lain nanti, hari Rabu ataupun hari Jumaat. Saya akan ulang balik dan bagi soalan yang berbeza lah untuk kita cuba. Okey, itu saja untuk penerangan saya pada hari ini. Sangat panjang, lebih kurang hampir 50 minit. Itu saja, sekian, terima kasih.